Itu saja yang saya boleh kongsi lah, pengalaman saya lah. InsyaAllah bulan depan saya insyaAllah saya akan buat sekali lagi ya. Oh, terbaik lah Dr. Kan, Mi. untuk kali ke-11. Kali yang ke-11. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hmm. Dah slim nampak. Hmm. Itulah. Perasan juganya dekat-dekat dekat tempat kerja tu orang tegur, dah kurus ya. Cuma dia orang Ha, tak kata lah, makin kacak ah. Cuma dia orang sebut makin kurus saja. lebih yang. Jadi alhamdulillah LGBM ni salah satu dia alternatif dia. Kalau siapa yang ada berat badan macam saya daripada 98 kilo, jadi baguslah kalau buat LGBM ni sekurang-kurangnya macam saya buat lah 10 kali. InsyaAllah tuan-tuan makan, janganlah makan apa saja macam kita sodok ya kan. InsyaAllah makan tu tidak akan menjejaskan berat badan kita lah insyaAllah. Dan saya sekarang ni Alhamdulillah dah turun lah, banyak lah kilo saya turun, dalam 85 kilo. Oh, Jadi saya Alhamdulillah. makan tu macam biasa jugalah, cuma animal protein tu saya potong, boleh kata separuh lah, separuh 50% daripada animal protein yang sebelum ni saya ambil, saya dah potong dalam separuh lah, untuk pengambilan Hmm. saya lah. Saya banyak pada sayur lah, walaupun makan kat kedai saya banyak ambil sayur lah. Hmm. Sampai Tu. orang perasan lah, dia ni tak ada duit ni, ambil sayur je kan. Sayur kan jimat. Ada. Sebab apa? Kita dah umur hujung-hujung ni. Daripada kecil sampai besar, asyik makan ayam je kan. Sekarang ni kena ubah lah pula, betul tak? Dr. Mi? Sebab apa Ya, ya, kemampuan betul. badan tu semakin lama semakin kurang kan. Kita Ya, tak boleh betul. lah nak tala macam dulu. Sekarang Ya. ni semua kena jaga lah. Ya, 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 Hmm. Cik Sani, ada apa tu? Hmm. Ya, Cik Sorry, Sani. sorry. Tak apa, tak apa. Doktor, tanya sekali, Doktor. Apa Ada cerita Doktor, nak Sani? tanya masalah. sekali. Boleh, Real, boleh. 2 kali membeli. penalti Boleh. tak masuk MU. Macam. Oh, Nak tanya sekali, Doktor. Tanya. Last Boleh. minute lah, 92. Doktor, tanya sekali, Doktor. Saya selepas buat LGM yang kedua tu, Doktor. ha. Saya sejak lepas tu 2-3 hari sebab saya makan salt hari-hari tu, sikit-sikit tu, Doktor. Hmm. Saya punya perut pinggang jadi sakit, Doktor. Berapa kali dah buat Pinggang LG jadi best? sakit. 2 kali dah. Maksudnya tak cukup Kan lepas gitu. tu Hmm. tu saya kata pinggang sakit. Ini pinggang sakit gini. Allah, saya kata macam nak berak rasa nak berak. Tapi lendir keluar doktor. Tak apa, bagus. Angin. Apa yang keluar tu bagus sebenarnya. Ya. Yeah. So, maksudnya dah berapa hari dah buat minum Epsom salt satu tu kecil Seminggu dah. Seminggu Tapi tak cukup. Bukan tak cukup. Maksudnya bila dah minum tu rasa pinggang sakit lah. Tahi saya tak laji saya pun dia macam dia tak panjang macam cair sikit, hancur sikit. Tak apa. Apa cuba kurangkan lagi dos tu. Dos tu kurang sikit lah Kurang sikit lah. sebab rasa macam perut tak selesa tu. Okey, tak apa, kurangkan lah. Ataupun selang 2 hari ke kan. Selang-selang kan tu tengok macam mana lah. Cik Sebab Sani saya minum dalam kuantiti macam mana? sesudu sikit-sikit je, sesudu kecil tu. ES tu, Aha. sudu kecil tu banyak mana sukatan? Sukatan banyak mana? Paras-paras yang kita rasa sikit, kita minum je lah. Okey. Sebab Sebab ni, itulah bila kita, kalau kita makan ES satu sudu teh Ya. dia kalau kita minum, ni pengalaman saya lah, kalau ES tiap-tiap hari, setiap pagi sebelum sarapan apa semua kita minum ES kan, betul? Cik Sani macam tu ke? Betul. Tetapi saya Dia tak tunggu salah 15 minit satu, minum air, salah saya satu, minum air selalu. dia selalunya kalau saya minum setiap pagi sebelum sarapan. Lepas tu dia memang dia akan, kalau pembuangan, dalam segi pembuangan dia memang dia macam kita buka air pipe je. Kalau kita Dia tak rasa sakit tu. masa saya buang air, tak rasa sakit. Tapi saya kena push sikit baru dia jalan.
kita punya najis pun jadi Dia lembut. dia Memang macam tu. lembut. Dia memang kaedah dia macam tu. Ah, Ya, betul. ah. Satu lagi, nak tanya Cik Sani ada batu karang ke? Saya pinggang ni lama dah sakit tapi rasa memang tak ada batu karang. Apa kita buang air comel tak ada masalah. Okeylah, tak apalah. Takut Hmm. ni kan. Tu yang tanya tu. Sebab Saya risau. Ya, ya. saya pun memang ada sakit pinggang sebenarnya. Tu yang tanya tu. Sebab saya pinggang lama dah sakit. Setakat Ah, hari ni memang sebab saya kerja berat kan. Mungkin kesan dia sampai sekarang lah. Semua urut tak jadi. Pergi x-ray pun tak ada tulang yang terkehel. Pergi check dengan doktor. Dia kata belum lagi slip disc. Belum berat badan lagi berapa? slip disc. Cik Sani? Dalam 70. 70 kira lagi kurus pada saya tu sebenarnya tu. Ya. Betul dah. Ha. Macam Betul, saya pergi terapi apa semua. Dia orang kata encik kena kurangkan berat badan kalau macam saya. Jadi Betul lah. itu yang beza Cik Sani dengan saya tu. Cik Sani kira umur 70 kg kira ringan lah tu kan. Betul dah memang kan. Memang jaga makan. Tapi tu lah pinggang mungkin kita pinggang kerja kita memang kerja berat. Memang kerja berat angkat gas kan berat. Tapi sekarang kesan dia mungkin sekarang. Tu sebab saya takut macam kadang-kadang rasa perut angin sini sakit sini saya ingat usus problem ke, angin naik ke dada ke. Memang sama tu sebab saya cuba buat LGF ni. Nak solve problem tapi belum lagi nampak ada kesan lagi lah. Tak apa, teruskan. Cukupkan 10 kali. Tuan Sani, cukupkan 10 kali. InsyaAllah. InsyaAllah kena ada azam tu. Memang nak buat lagi sebab saya takut aibat saya muntah gitu kan. Sebelum pagi-pagi tu. Jadi saya takut lah saya nak buat CC dulu. Cuma nak tunggu mentah daerah nanti negeri tak boleh mentah hari ni. Kalau boleh mentah negeri memang saya akan pergi ke Kuala Lumpur lah untuk buat CC. Dari mana Cik Sani? Ganu kita. Ganu. Makan ikan lah. Ikan ni. Sedap tu. Tunggu orang Kuala Lumpur bagi Terengganu je lah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okey, sahabat-sahabat lain ada apa nak tanya berkenaan dengan protokol ke? InsyaAllah kita akan bantu. So, kena tanamkan semangat habiskan 10 sesi. 10 kali IGBF tu. Itu minimum requirement. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Johari. Tuan Johan. Ya, saya nak share satu benda nak share, tak ada nak tanya apa nak share. Alhamdulillah. Saya dah kurangkan animal protein ni lama. Lebih kurang dalam 2 tahun lah. 2 tahun. Bagus tu. Kurang. Kecuali certain day saya makan ikan. Kenapa tuan kurangkan? Sebab saya punya buah pinggang stage 3. Okey, bagus tu. Stage 3. Jadi saya check tahun lepas dia dah stage 2. Alhamdulillah. Minggu lepas saya check buah pinggang saya dah normal. Alhamdulillah. Terbaiklah tuan. Jadi saya sekarang cut off susu. Dairy produk saya dah cut. Saya cut daging memang cut lah. Cut daging. Ayam bukan cut 100% tapi hampir terlalu sikit lah. Terlalu sikit. Ikan pun saya kurang sangat. Saya makan banyak tempe dengan bagus. Tempe, tahu. Itu pun tak goreng lah. Pakai air fryer. Jadi memang ada rasa kecewa lah. Bukan kecewa apa, tertekan lah. Bila kita tak makan benda-benda yang nampak macam sedap kan. Sedap kat tekak je Cik Johan. Tapi saya dah nampak hasilnya. Alhamdulillah. Berbaloi sangat
berbaloi. Sekarang saya nak reverse saya punya hati pula, because hati kalau tengok dia punya history kan, saya pernah ada kena serangan hepatitis. Oh, okey. So hepatitis tu hampir bukan dia buat dah collapse lah. Hati tu dah collapse. Hati tu sampai sekarang dia tak boleh recover 100%. Sebab dulu contoh ada 2 yang paling tinggi kan. Dia punya ALT paling tinggi 1933. Sepatutnya 10 sampai 49. 10 sampai 49, kalau 1933 tu maksudnya hati dah langsung tak jalan. Betul. Dan yang terbaru ni, paling baru liver function masih lagi out daripada 1900 yang tu tahun 2013. Sekarang dah 69. 69. Jadi yang dibenarkan 10-49. Jadi saya ada sikit lagi saya nak turunkan. Sebaik yang tu memang susah nak turun, dari dulu nak turun tak boleh. Dan kolesterol sekarang dah boleh katakan very much better lah. Total kolesterol 4, dia kurang daripada 5.2. Cuma HDL tu agak rendah sikit. Saya dah increase saya punya pengambilan minyak zaitun. Minyak zaitun dulu satu hari saya ambil 10 ml, sekarang dah saya naikkan 20 ml. Saya tengoklah macam mana. Saya minum minyak zaitun tu setiap hari. Lagi satu, kencing manis. Saya semua ada, tu masalahnya. Umur tuan berapa? Saya umur 53. Muda lagi tuan Johan. 53 saya muda lagi. Tapi sebab yang hati ni saya kena dekat Bangladesh ni. So tu saya ada kerja kat sana. Tuan makan apa yang sebabkan sampai teruk sangat hati tu? Saya tak tahu sebab saya ada kerja kat sana. Saya pergi balik, saya nak pergi lagi tu tak boleh. Sampai airport saya rasa dah demam apa semua, saya balik rumah balik. Memang teruk lah. Perkisiran kotor sangat kot? Mungkin lah juga. Tapi kita kalau ke sana bukan standard lokal lah, kita punya environment kan. Kita environment standard Malaysia lah juga kita jaga sebenarnya. Yalah. Tempat makan dia memang kalau ikutkan Bangladesh ni memang negara yang mahal. Oh, okey. Bangladesh bukan negara murah tau sebenarnya. Oh, I see. Kalau kita ke Bangladesh tu rasa macam orang miskin pula. Yalah, hotel mahal, makanan mahal, semua mahal lah. Jadi bila saya kena kat sana rasanya, tapi tak tahulah mana, kat hotel ke kat mana ke, tak tahu. Tapi kena teruk balik tu, hampir merawat nyawa lah kiranya. Itulah, tapi saya terkagum dengan Tuan Johan macam mana boleh reverse kan. Kidney, benda sesuatu yang perlukan disiplin yang tinggi lah. Sahabat-sahabat lain patut jadikan Cik Johan ni bagai apalah kata. Ya, doktor kat klinik saran pun suruh saya bagi motivasi kat beberapa pesakit yang kidney lah terutamanya. Kidney yang agak betul. Sebab saya cakap tak payahlah, dia punya key satu je makan. Betul. Tak boleh kontrol makan, tak boleh. Sebab tu saya punya saya sekarang dah ikut program apa? Kronometer tu. Kronometer. Sebenarnya saya kronometer pun bila saya pakai, saya rasa macam terkurang makan. Saya kena makan lebih pula. Saya pun tak faham. Jadi sebelum ni memang saya dah kurang makan lah kalau macam tu. Bila saya add sikit exercise kan, saya perlu pergi, boleh makan lagi 1-2 pinggan lagi lah. Tak apa, sebab bagi saya benda ni subjektif sebenarnya. That's why saya kalau yalah bila saya selalu suggest bila dah buat apa yang kaedah yang saya ajar tu, macam mana nak reverse kidney tu kan, guna kronometer tu, selalu kita kena buat check up. Nampak muka Tuan Johan baru semangat sikit. Kan? Okay. Jadi kita kena selalu check up lah. Maksudnya every 3 months kan.
Sebab tidak kita tak tahu kita tahap mana. Okey, yang saya ada lah yang kat rumah ada. Memang saya check saya punya diabetik setiap hari. Diabetik ni saya belum sentuh lagi. Diabetik ada improvement sikit lah. Sebabnya diabetik saya punya keturunan itu susah naik lah. Yang buah pinggang dengan buah pinggang saya rasa sebab dulu bila kena hati tu kan, dia efek juga kat buah pinggang sebenarnya. Buah pinggang kita je yang filter benda-benda toksik masa tu kan. Okey, sebenarnya realitinya memang kita punya hati ni sebenarnya the main factory untuk kita punya buah pinggang tuan Johan. Jadi that's why saya cakap kita punya kidney ni is our secondary je. Jadi kalau urea ke creatinine ke memang dia proses kat liver. Jadi bila dia gagal nak proses tu yang dia akan pergi kepada kidney secondary. So lagilah dia tak boleh nak proses. Okey, doktor ni ada satu doktor dekat klinik Hospital Zahra ni. Dia beritahu saya lah time tu saya kena hepatitis tu. Dia cakap organ kita ni ada 4 organ paling penting lah. 4 organ jantung, paru-paru, liver dengan buah pinggang. Buah pinggang. Yang 2 paru-paru dengan jantung, kalau dia berhenti sekejap, bye-bye lah. Okay, bye-bye. Memang tak boleh buat apa lah. Berhenti, memang bye-bye lah. Tapi kalau hati, kebiasaannya seminggu. Kalau hati langsung tak berfungsi, lepas seminggu, sistem badan akan kolap. Dan biasanya akan koma lah. Macam orang kena kecing tikus, hepatitis. Kalau dah seminggu, dia punya ALT dah melebihi 1,800 macam yang saya kena tu, biasanya dia akan koma. Dan kalau koma, kebaran kalian untuk bangun memang susah lah. Sebab dia punya sebab saya dah pernah cerita kan, makan nasi keluar nasi. Makan nasi keluar nasi. Tak jadi kuning. Putih juga. Sebab yang jadikan kuning, sebab badan kita kuning kan. Bila kena serang hepatitis ni, badan kita jadi kuning. Yang kuning tu sepatutnya difilter oleh hati dan dia buang dekat kita punya kolon. Itu jadi kuning. Jadi bila itu tak ada, kita paksa diri kita makan, masuk dalam perut tu tak adam. Apa yang masuk itulah yang keluar. Sebab yalah, bile pun tak boleh keluar, sistem dah jam. Jadi memang masalah lah. Jadi yang bila kita punya hati ni tak berfungsi dengan baik, jadi buah pinggang kita akan bekerja dengan sangat keras. Betul. Untuk buang toksit melalui air kencing. Jadi kalau kita kalau hati tu kena serangan virus apa semua, dekat hospital dia memang tak ada ubat. Dia tak bagi apa ubat pun. Betul. Dia cuma masuk air untuk flush kita punya apa-apa saja toksit lah ke badan. Betul. Melalui buah pinggang, flush. Memang sentiasa tidur sebelah bilik air lah. Hospital memang tidur sebelah bilik air. Alhamdulillah saya boleh jalan masa tu. Jadi saya memang tak nak baring. Memang tak tidur lah seminggu. Alhamdulillah boleh survive sampai sekarang. Tapi buah pinggang tu jadi stage 3. Jadi stage 3. Sekarang dah normal alhamdulillah. Berapa eGFR? 90. Nanti sekejap saya buat tengok renal function GFR GR 90. Dah normal lah tu. GR 90. Betul, so normal lah GFR 90. So yang ni pertama kali saya dapat normal. Pertama kali selepas berapa tahun 2013 sampai sekarang pertama kali saya dapat normal. Tapi kalau orang umur 50 ni Encik Johan memang biasanya lah yang saya tengok saya punya patient tu average dalam stage 2 lah. Tapi kalau umur 50 stage 1 memang bagus sebenarnya, sangat-sangat bagus. Yalah, itu yang back to normal lah, back to normal.
Jadi baguslah yang yang kurangkan animal protein. Tapi ada masalah sikit bila kurangkan animal protein, kita punya vitamin B tu jadi kurang. Jadi vitamin B tu kurang, jadi sekarang doktor suruh ambil saya suplemen vitamin B. Jadi banyak suplemen dah, multivitamin apa semua saya akan potong. Multivitamin semua saya akan potong. Lagi satu blood pressure tu dah, itu hari saya dah cerita dah okey. Dah okey. Sekarang ada cuma masalahnya adalah diabetik je lah. Kolesterol pun saya sebenarnya dah okey. Kolesterol cek yang kali ni dah okey, walaupun saya dah kurangkan ubat. Ubat tu saya dah kurangkan. Kalau boleh tu saya kurangkan sikit-sikit. Sebenarnya saya beli semua alat-alat untuk cek kolesterol kat rumah, diabetik, apa semua saya ada. Sebab itu saya tak berani nak sekali ini, saya kurangkan gradually lah. Gradually. Tapi gradually pun dia punya kolesterol tu maintain bagus lah. Total kolesterol masih lagi 4.2. 4 sebenarnya, 4. Tapi saya cek kat rumah boleh cek HDL, LDL tak boleh cek, dia cuma cek boleh total kolesterol. Tapi kalau total kolesterol low, biasanya kolesterol tu okey lah, cantik lah. Dia pada pendapat saya lah Tuan Johan, kolesterol ni sebenarnya bukan masalah kepada kita sangat pun sebenarnya. Sebab kalau kita betul faham, nanti saya share lah skrin okey ni. Kolesterol ni sebenarnya memang kalau kita tengok dia memang building block untuk kita punya badan. So sesuatu yang sangat penting. So kalau contohnya kalau macam kita ada masalah, ada kat arteri kita ataupun ada problem pada badan, so kolesterol ni akan pergi dulu sebenarnya untuk nak patch up apa-apa masalah. Jadi saya nak maintain dia punya HDL, LDL punya ratio ni, sebab kolesterol ni carrier. Kolesterol ni carrier. Tanpa kolesterol kita tak boleh bawa vitamin, because vitamin A, D, E, K dia carry by kolesterol. Kecuali vitamin C lah, vitamin C dia carry by water. Tapi itu saya cuba tak adalah nak rendahkan lagi tahap tu tengok. Dia yang penting macam saya sendiri pun memang kolesterol tinggi, sebab saya tahu memang saya perlukan kolesterol tinggi untuk kata patch up ataupun nak betulkan masalah yang ada pada dalam badan saya lah. Especially yang kita faham, kalau kita kena ingat bahawa macam dua benda ni yang penting lah, HDL dengan LDL. Kalau HDL ni high density lipoprotein, LDL low density lipoprotein. Ini sebenarnya carrier kepada kita punya kolesterol, sebab apa kita punya darah ni memang dia water soluble, jadi dia perlu transport. Jadi LDL ni yang kita kata bad cholesterol ni sebenarnya dia akan bawa kita punya kolesterol untuk nak tampal whatever problem dalam badan, termasuk dalam kita punya brain semua. Memang majority dia perlukan kolesterol lah. Dan HDL ni dia balik-balik pada liver. Jadi kedua-dua benda ni sebenarnya kena perlukan keseimbangan lah. Jadi yang masalahnya sekarang ni bila kita makan ubat kolesterol. Jadi bila kita makan ubat kolesterol, so dia akan block kat kita punya liver sebenarnya untuk nak menghasilkan kolesterol. Jadi masa tu akan ada masalah, sebab apabila kerja nak fix badan tu tak boleh disebabkan dihalang oleh ubat kolesterol. Sebab sahabat yang buat LGBF ni yang makan ubat kolesterol ataupun ubat darah tinggi, bila dia flushing tu memang besar dia punya gallstone tu. So jadi pendapat saya Tuan Johan kita kena fikir baliklah bila kita nak makan ubat kolesterol ni. Ya betul. Sebab saya target saya nak kurangkan dalam masa 3 bulan. Saya tak nak drastik. Suddenly drastik, saya takut badan terkejut ke sistem, sebab kita dah bertahun-tahun makan ya.
Dah bertahun-tahun makan, tiba-tiba kita nak buang macam tu saja, saya takut ni. Jadi saya slowly, dulu masa start pun agak ada masalah sikit, kaki kram lah, itulah, inilah kan, kalau makan kolesterol ni. Jadi lepas tu stable, tak ada apa-apa. Lepas tu sekarang saya nak kurangkan, saya target dalam masa 3 bulan. Bagus tu. Saya pun target kan. Ya, satu pil tu dulu saya makan satu. Lepas tu saya belah 2. Sekarang saya dah belah 4. Bagus. Saya dah belah 4. Jadi dulu satu pil makan sehari, sekarang satu pil saya boleh makan 4 hari. Dan saya target, saya monitor saya punya total kolesterol tu. Kalau dia maintain tu maksudnya okey lah. Kalau dia maintain, okey, saya buang ubat tu. Memang saya target nak buang. Pak doktor pun cakap kalau you boleh control, tak payahlah makan ubat ni kan. Betul. Bagus sebenarnya ada target nak buang. Kena drop sekali lah. Sebabnya nak buang tu pun kita punya pemakanan pun kena ubah. Betul. Setuju. Nak ubah makanan tu ambil masa. Sebab nak biasakan diri. Sekarang saya makan nasi sehari sekali. Nasi sehari sekali yang 2 meal per day. 1 meal per day. Yang 2 tu saya, kalau demi karbo saya guna mix oat dengan barley. Oat, barley, cranberry. Jadi dia punya protein sama ada tempe ataupun tahu. Dan untuk vitamin D saya ambil telur ataupun ikan lah. Itu ikan pun jarang lah, tapi telur saya ambil lah, sebab telur sebenarnya tak ada masalah pun telur. Itu untuk dapatkan vitamin D. Tapi still tak cukup kalau ikut kronometer tu. Vitamin D still tak cukup. Jadi kalau vitamin D tak cukup, nerve akan problem lah. Kan? Jemur tuan. Vitamin D elok jemur kat luar. Pagi-pagi. Vitamin D, sorry, vitamin B. B, okey. B. Vitamin B tak cukup. Sebab vitamin B ni dia punya sumber hanya daripada haiwan. Daripada tumbuhan memang sangat-sangat kurang. Sama ada kita ambil suplemen ataupun ambil ni lah. Jadi saya sekarang masih lagi guna sedikit animal protein untuk dapatkan vitamin B tu. Tapi tuan tak ada masalah sebab EGFR dah normal. So saya rasa ambil lebih pun tak apa. Kan? Okey. Tapi saya nak jaga juga yang kidney tu sebab baru first result okey. Saya tak nak terus ubah saya punya diet sesuka hatilah. Tak apa. Sebenarnya kita lebih tahu badan kita. So tengok apa yang terbaik lah kan pada badan kita. Tanah tuan. Okey, lagi satu good point yang saya dapat apart from the flushing tu saya nampak improve sangat in my kita punya blood pressure tu memang bantu banyak lah. Betul. BF tu. Tahu berapa kali dah flushing lah? 5. Alhamdulillah. 5. Patut sahabat boleh jadikan Tuan Johan ni idola sebab banyak betul dia dapat reverse. Tuan Johan? Tuan Johan? Sila Puan. Okey, saya nak tahu masa mula-mula tahu CKD tu Tuan tahap berapa? EGFR berapa? 3. Saya tak ada saya punya kat sini pula, tapi masuk tahap 3 lah. Memang 3A tahap lah. 3. 3A, 3B? 3A. 3A. 3A maksudnya 50 ke atas lah GFR tu. Saya macam itulah lebih kurang. Okey, maksudnya buat 5 kali tu memang nampak improve sampai 90? Bukan yang tu a long process. Yang tu bukan ni lah. Bukan LGBF tu. Itu long process lah sebenarnya. Dia kena disiplin yang tinggi lah tu. Itu agak mencabar juga sebab saya nampak 2 orang dari keluarga saya meninggal sebab buah pinggang kan. Jadi saya memang takut buah pinggang ni. Buah pinggang kalau rosak, Tuhan saja yang tahulah macam mana penderitaannya tu. Betul. Saya setuju sangat. Bapak saya diabetik dan dia dialisis.
Akhirnya meninggal sebab buah pinggang. Dia dialisis pun dah kadang-kadang kena jangkitan kuman, tak boleh buat dialisis badan dia. Yang kedua kak saya sama, masalah yang sama dan meninggal dengan kegagalan buah pinggang. Jadi sebab itu buah pinggang ni bila tahu stage 3 memang menggeletar seluruh badan. Dia bagus sebenarnya. Kita tahu tuan Johan, sebab biasanya kadang diorang ni terlampau tengok diabetik, diorang overlook buah pinggang ni. Sebab kadang-kadang ada setengah tu doktor stage 4 pun dia kata normal. Kawan saya stage 5 dah kena dialisis. Jadi sebab kita badan pun dah gatal-gatal apa semua, memang dah kena dialisis. Betul. Jadi gatal sebab buah pinggang ataupun hati, sebab saya dah pernah rasa gatal sebab hati kan. Tak boleh buat apa, taruhlah minyak panas macam mana, garulah macam mana, dia tak hilang. Saya pernah rasa sebabnya saya punya ALT pernah 1900. Doktor kawan saya tu doktor datang, kau ni macam majak hidup tengok. 1900 tak pernah tengok ni. Memang badan tu gatal digaru tak hilang, taruh minyak panas pun tak hilang. Bayangkan. Betul. Jadi itu yang ni. Jadi kalau buah pinggang ni dia perlu sangat kurangkan protein haiwan. Sebab buah pinggang kalau rosak kan dia punya protein tinggi dalam kencing tu. Jadi kena kurangkan protein. Makan tu kena timbang lah berapa yang disarankan tu, timbang. Saya pun ada timbang. Saya makan sekarang saya pun timbang lah. Yang ikut apa tu, kronometer. Sebelum tu memang saya monitor, tapi sekarang monitor lebih ketat lah. Bila dah biasa, tak payah timbang, kita tahu sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang saya cakap kat sahabat. Timbang ni memula je Tuan Johan ni kan. Jadi bila dah lepas tu kita dah boleh agak lah sebenarnya. Macam pisang. Kalau pisang ni berapa gram, kita dah tahu dah. Lepas tu key in lah. Kita tengok satu hari berapa. Kita jalan kaki sikit, jalan kaki ni boleh makan sepinggan lagi ni. Jadi adalah basis yang kita ikut tu. Jadi yang saya nak cerita ni diabetik sebab saya punya diabetik ni kalau nak diceritakan kira teruk lah juga kan. Sebab kalau saya tak makan ubat, dia tak boleh baca. Yang lebih 24 lah tak ada baca. Cerita pasal diabetik ni, minggu depan insya-Allah saya akan bawa seorang ada prop tu berkenaan dengan diabetik sebenarnya. And then saya rasa apa yang dia nak akan cerita minggu depan ni suatu yang lain daripada yang lain. Dan saya rasa harap Tuan Johan boleh join minggu depan. Memang dia pun alhamdulillah dah reverse, dia pun ada diabetik juga. So mungkin sesuatu yang kata macam saya cakap ni lah, lain daripada lain kan. Tapi apa yang pasti dia akan ceritakan berkenaan dengan liver sebenarnya. Liver lagi penting daripada pankreas. Tu antara dia akan tunjukkan lah dari segi finding dia tu lah. So insyaAllah kita jumpa dia lah dalam minggu depan. Okey, saya minggu depan saya join lah. Tapi satu yang saya nak bagi tips, bukan tips lah, saya baru amalkan, saja amalkan. Sebab saya punya diabetes walaupun saya makan ubat pagi masih lagi tinggi sebenarnya. Masih lagi tinggi walaupun saya makan kontrol, masih lagi tinggi dalam 7. Dalam 8. 8. Dia tak melebihi lah 8, tak melebihi 9, 8.1, 8.2 itulah. Tadi katakan tu. Kalau ikutkan dia itu masih lagi kontrol lah, kontrol. Tapi masih lagi kontrol, tapi bukan tak excellent lah. Kalau excellent bawah 6. Bawah 6 tu excellent. Memang tak boleh dapat. Tapi saya amalkan habatus saudah tu. Orang cakap habatus saudah ni bagus untuk diabetik. Saya ambil habatus saudah dan sekarang dia turun satu mata consistently. Sekarang 7 sekarang lah. jadi 7. 7. Konsisten. Baik. Dan
Saya yang ni, yang Habatus Sauda ni, biasa orang ambil gel. Macam isteri saya pun ambil gel, tapi saya tak berapa setuju ambil gel tu sebab dia punya Habatus Sauda tu sikit, gelnya je banyak. Dia dah Jadi, melalui proses tertentu. Dan harganya sangat Israel. Harga sangat Israel. Rupanya Habatus Sauda ni murah saja. Nanti saya tunjukkan yang saya beli kalau boleh tunggu sekejap. Sila. Puan Nabidah ada apa nak tanya? Ya, Puan Nabidah ada angkat tangan. Tu. Ini Habatus Sauda yang saya beli. Memang minyak. Harganya sangat berpatutan. 1 liter RM120. Beli kat mana tu tuan? Saya beli dekat Shopee, tapi sebenarnya DP ni ada kat Seremban, dia punya kilang. Kilang kat sekarang tak boleh nak melintas, beli kat Shopee je lah. Dia cakap beli kat Shopee, saya beli kat Shopee. Nanti konsiling konsiling. Boleh. Dia nak beli ni. Sangat murah dan saya nampak kesan dia. 1 liter baru 100. Ini 3 bulan tak habis ni. Tu murah tu. Murah Cik Johan. Memang murah. Sekarang saya ambil ni. Pagi saya ambil 10 ml, malam saya ambil 10 ml. 10 ml lebih kurang 1 sudu kan. 1 sudu teh tu. Tapi saya cukat lah 10 ml. Jadi 20 ml satu hari dan dia tengok bagi kesan. Sebab saya baru je ni. Belum sampai 2 minggu. Tapi dia dah nampak lepas minggu dah nampak 7. Consistently sebab saya ambil setiap hari. Consistently 7. So satu mata turun. Saya harap kalau saya teruskan ni dia akan lagi improve. Memang betul. Kau buat ni makanan. Sebab Habatus Sauda ni memang antara sunnah Nabi yang terbaik lah. Siapa lagi kita nak ikut kan tuan? Ya betul. Itulah. Okeylah, itu je perkongsian saya. Terima kasih sangatlah Tuan Johan. Hari ni maklumat. Hari ni yang kelima baru habis tadi. Flushing tu kelima lah. Saya Alhamdulillah. Nak cukupkan 10 dan saya kira saya punya karbo intake sebab sebenarnya saya ada tengok banyak video-video dan saya ada seorang kawan doktor daripada US tapi dia duduk kat Malaysia lah. Malaysia bagi pengiktirafan kat dia, Datuk Ted Moore. Orang penting dia punya Datuk Ted Moore. Dia pun diabetik dan dia pun berjaya reverse. Alhamdulillah. Saya cakap dengan dia, Datuk, how you do? Dia cakap, you kira lah you punya karbo intake. Karbo intake jangan melebihi, adalah dia bagi saya formula, saya pun lupa. Tu jangan lebih daripada tu. Kalau nak ambil karbo, ambil oat. Dan saya nak share oat yang boleh makan dengan mudah. Oat lain saya Quaker oat apa binatang oat lah. Memang tak sedap. Tapi oat ni terbaik ni. Terbaik. Ini saya ambil sekejap Sila. Boleh. Cik Rashid. Ada apa nak ni Cik Rashid? Tadi baru masuk kan? Cik Azmir. Kalau nak oat yang ni. Breakfast. Sedap. Macam-macam campur. Dia lah. bukan macam-macam campur. Dia campur sikit je. Tapi kita rasa crunchy sebab dia ada kuaci. Kuaci dia apa pomelo seed. Palmetto. Dia ada seed lah, banyak seed macam kuaci pumpkin seed, pumpkin seed. Lepas tu dia ada barley. Semua bagus-bagus punya ni. Dan harganya sangat-sangat murah. Beli kat Shopee juga tuan? Bukan. Saya beli kat 99. 99 ada jual Ada. Satu serving ni berapa? Sekali sarapan. RM1. Okey. RM1 sebab ni harganya adalah RM6.85. Ini untuk 7 serving. Untuk 7 serving. Jadi pagi-pagi sarapan ni memang kenyang sebab
Kalau saya biasanya ambil setengah cawan. Setengah cawan tu lebih kurang dalam tak sampai 200 kalori pun. Setengah cawan. Disebabkan ada chia seed dia akan kembang dalam perut kan. Betul. Ya, betul. Chia seed kembang, ada barley pun kembang, oat pun kembang. Memang kenyang, RM1. Lepas tu nak tambahkan protein, makanlah telur sebiji. Cukup. Esok juga saya cari. Sama lah. Terima kasih Cik Johan ada share benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Ini yang kita nak, orang membantu ni. Dr. Mi lepas ni six pack lah. Dah ikut Cik Johan lah kan. Boleh lah turun 10 kilo lagi. Sebab saya oat ni, saya dah cuba banyak tahun dulu saya dah cuba. Tapi akhirnya give up. Sebabnya kita sama sebenarnya. Kan? Sarapan nasi lemak. Tapi ini alhamdulillah, kadang saya 2 kali ambil ni, pagi dengan malam. Sebab dia boleh makan. Crunchy. Dia crunchy dan saya tambah dengan berry. Dan saya beli berry dekat kedai Turki. Wah, murah berry. Berry 1 kilo baru RM26. Jadi berry tu saya masuk sikit je. Untuk sarapan sebulan satu pack pun tak habis berry tu. Untuk sarapan. Di mana Cik Johan dapat tu? Cik Johan ni bijak. Shopee lah. Kontak kedai kat mana ni jual ni? Saya tak pandai. Online beli Shopee. Belilah Shopee. Shopee ada ke Cik Johan? Ada red berry. InsyaAllah kita cari lah. Tuan Tafiti kita cari. Nanti bagi link lah, bagi link. Bagi link. Nanti kat grup saya bagi link. Sebab dia murah itu saja. Kalau nak beli berry yang 1 kilo 80 90 pun ada. Tapi ni berry RM20. Mana mau dapat? Sekali sarapan berkhasiat dan kenyang. Baru RM1 satu serving kan. Yang ni boleh makan 7 hari. Tengah cawan tu kenyang sampai biasa saya makan, saya cuma pagi makan ini hingga pukul 1 saya boleh tahan. Terbaiklah. Boleh satu. Memang dia kenyang. Dan kalau kita amalkan ni, sebenarnya kita boleh makan benda-benda lain. Sebab ini dia punya dia beta glucan kan. Beta glucan dia low glycemic index. Bila low glycemic index, dia release tenaga tu sikit. Kita punya gula dalam darah pun tak spike. Bila dia release sikit-sikit, itu yang kita rasa sentiasa ada tenaga. Dia tak ditukar pada fat sebab dia hadam slow kan. Dia hadam slow. Dan dia punya beta glucan akan tangkap kolesterol, dia akan buang. Jadi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebenarnya kita orang Malaysia ni, saya pernah duduk dekat banyak negara lah sebenarnya. Saya pernah kerja kat lebih 10 negara. Jadi orang-orang macam contohnya di Brazil lah, saya duduk kat Brazil. Brazil ni dia olive oil tu memang dia punya kuah. Salad pakai olive oil, roti guna olive oil. Makan pasta letak olive oil, makan nasi letak olive oil, makan ubi pun letak olive oil. Memang dia olive oil. Dan dia punya ni, sebab kawan-kawan kita, saya banyak kerja dengan kawan-kawan Cina kan. Cina kat sana tak boleh nak makan sebabnya dia bagi rumput. Dia cakap rumput lah, dia ulam. Olive, biji tu tak pernah tinggal dia orang. Sayur tak dimasak. Daging, dia makan daging yang tak ada lemak saja. Makan daging hari-hari. Sampai dia orang tahu daging daripada lembu jantan ke lembu betina. Itu memang hebat lah. Kalau English beef, dia panggil semua beef lah kan. Daging tu panggil beef. Tapi kalau orang Brazil atau orang
Portugis lah. Portugis. Dia beef dia tu ada vaka, ada boya. Vaka tu lembu betina, boya tu lembu jantan. Dia pun tahu kalau dia makan stick dia potong-potong dia makan lah. Dia cakap, vaka. Dia cakap tak bagus lah. Itu memang detail betul. Detail, okey. Itulah saya punya perkongsian, harap dapat membantu. Banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Johan. Tak sabar nak Nanti saya share 2 link tu lah. Satu boleh. saya share yang apa nama? Berry tu. Cranberry, sedap, murah. Campur dengan ni memang menyelerakan. Lepas tu saya akan share batu sauda ni lah. Boleh. Baik. Okey, terima kasih. Batu sauda ni semua sama ke macam mana? Mungkin tak sama. Dan saya sebenarnya ada banyak bekerja dengan founder yang menjual batu sauda, menjual minyak zaitun. Ada minyak zaitun tapi saya tak mau bagi tahulah mana, sebab bila saya buat dia orang punya kajian, minyak zaitun terbaik adalah daripada Morocco. Minyak zaitun terbaik daripada Morocco adalah dia punya kandungan inilah, memang terbaik lah. Itu dari segi microvitamin dia. Tapi dari segi main function, saya more interested on main function of minyak zaitun tadi, LDL, HDL tadi. Okay, because kalau kita punya HDL rendah, HDL itu lemak saja. Jadi HDL kita rendah, kita ambil minyak zaitun. Yang penting dia punya kandungan high density minyak tu yang kita nak kan. Jadi minyak lah. Jadi yang lain-lain mikro tu saya tak perlu sangat. Mungkin saya tak perlu sangat. Sebab dia punya harga jauh berbeza. Kalau minyak zaitun yang baik lah, yang baik. Minyak zaitun ni sebab saya dah amalkan lama. Dulu saya tak boleh minum minyak zaitun sangat. Sebab duduk kerja kat Brazil ni. Minyak zaitun, Tabasco, itu jadi makanan hari-hari. Jadi biasa. Tapi boleh kalau macam Palestin punya minyak zaitun. Palestin minyak zaitun dia lebih pedas. Dia lebih pedas. Kalau yang kat kedai itu semua dia lebih kurang pedas. Tapi kalau pedas tu macam kualiti dia lebih baik sikit. Orang cakap kualiti lebih baik sikit. Saya memang tahu kalau pedas ni memang agak mahal. Tapi ada lagi satu yang daripada Morocco, dia pedas dan dia ada rasa, susah nak gambarkan rasa tu. Dekat petak tu ada sikit. Itu Morocco. Morocco punya macam house of house apa? Daripada minyak zaitun, olive house, daripada olive house, sorry, daripada olive house itu memang mahal. Itu minyak zaitun tu memang terbaik. Dia banyak lagi medication value lah. Tapi kalau setakat kita nak turunkan kita punya kolesterol, extra virgin ni rasanya dah cukup. Saya ingatlah, extra virgin tu dah cukup untuk kolesterol. Tapi untuk lain itu saya tak nak komen lah, sebab saya tak berapa tu. Tak tahu. Tapi kalau untuk just untuk kolesterol yang harga dalam 1 liter lebih daripada 50 tu okey dah tu. Yang olive house ni satu botol kecil tu 100 lebih. 250 ml, 160. Itu mahal. Itu bukan tak baik. Baik, tapi apa yang kita nak lah. Kita nak apa yang ada kat situ, okeylah, baiklah. Saya rasa baik untuk individu tu berbeza. Baik untuk dia bukan tentu baik untuk saya. Tapi saya setakat ni yang saya jumpa ni okeylah untuk saya. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Rashid, apa khabar tuan? Alhamdulillah, sihat. Tuan okey kot?
Okey, alhamdulillah. Saya pun baru hari ketiga buat kali kedua ni. Malam ketiga lah, hari ketiga ni. Okey, terbaik. Ada lagi ada tu kurang berapa hari? 4 hari kan, 7. 4 hari lagi. Okey. Nak tengok kesan kali kedua apa dia punya kesan pula. Saya tanya satu Tuan Tarmizi ni. Kalau kita ada buat flashing ni, bolehkah kita makan kapsul habatus sauda, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah? Boleh. Takutlah campur-campur lagi kan, mana tahu. Tak apa, benda-benda natural. InsyaAllah. Malik acid ni memang kau betul ya, no? Itu hari kali pertama saya Apple. Dia nak cuba tengok apa nama Malik acid tengok, tapi memang kau dia punya masam macam asam geluguk. Itu memang dia nak tugas dia memang nak lembutkan gastron tu Tuan Rashid. Ya. Cuba tengok apa cerita pula. Cik Syahmi dia kali ke berapa ni? Saya dah 10 dah Tuan. Woi, hebat ah. Dia punca dia pasal kita ada penyakit kan, kita buat lah. Oh ya ke? Kan kalau tak ada penyakit kita tak buat kan. Ya betul. Jadi itulah tujuannya. Alhamdulillah setakat ni alhamdulillah kesihatan tu alhamdulillah lah insya-Allah. Kan? Teruskan lah. Cuma ES tu biasalah kan. ES ni satu cabaran lah bagi semua orang lah. Tapi ada juga yang okey bila minum ES tu okey kan. Ya. Macam Cik Rashid kalau minum sekarang ni makan kita makan lah makan malic acid kan. Ya. Dia masam tu kalau nak sedap lagi buah sambui. Sambui Boleh mesti buah sambui kan. Dia gigit lah. Sedap lah. Tapi lepas minum malic acid tu sebaik-baiknya kena cuci lah gigi tu kan. Setiap kali minum kita cuci ke macam mana? Saya elok-eloknya lah. Sebab dia akan melembutkan kita punya gigi. Macam saya elok yang Tuan Rashid lah. Setiap kali minum lah. Selepas minum setiap kali. Kumur ke. Dia paling elok malic acid ni terus minum sekali rub je. Telan. Jangan dikumur lah. Tak payah kumur. Pakai straw ke? Maksudnya masuk ataupun minum pakai straw tanpa melalui gigi. Dia jangan tersentuh pada gigi lah itu. Kalau minimalkan lah. Baik tu. Kongsian tu baik. Saya minum tapi memang saya ada dengar cerita kat tu. Tapi saya cuma kumur lah. Tapi sebaik-baiknya kita macam tu lah, kita jagalah kan. Yalah. Malic acid ni paling senang. Saya 2 kali dengan apple, 8 kali dengan malic acid. Malic acid ni kita campur 500 ml dah tu boleh minum kan. Dia jimat sikit lah. Jimat satu, itu jimat memang bagus lah kan. Tapi apple ni dah kenyang ha. Yalah, apple sedap sikit. Sajalah, tambah beli hak size L punya kan. Tentulah. Dah 10 kali dah dah. Okey dah tu. Pelan-pelan kayu kalau tak pelan-pelan. Umur dah tua kena pelan-pelan, jangan laju-laju. Berapa umur je Rashid? Saya 64. Oh. Okey, macam 50 lah. Muka macam 50. Boleh lah. Tapi saya 50. Saya 50. Oh ya ke? Saya 50. Tapi itulah teruja dengan perusahaan Tuan Johan tadi. Saya memang tak sabar Tuan Johan nak pergi beli apa oat tu. Boleh. Betul ni. Ada lagi satu saya nak kongsi. Ada satu lagi. Ya, boleh Tuan. Untuk diabetik ataupun untuk siapa sajalah, siapa saja, gula ni tak bagus lah kan. Betul. Gula tak bagus. Tanpa gula kosonglah hidup ni. Hamba. Betul. Itu yang betul lah tu, tapi malu nak cakap depan ramai-ramai ni. Betul. Jadi kalau kita guna apa? Yang daun apa? Stevia tu. Stevia. Tak sedap. Saya cuba tak sedap.
Memang tak boleh. Saya tak boleh guna stevia. Apa yang mentitis ke, yang tablet ke, yang apa, memang tak sedap. Lepas tu satu hari tu saya pergi Thailand lah. Kat Thailand. Thailand ada jual gula. Gula yang kita minum satu cawan, kita letak setengah tak payah setengah lah, sikit ujung camca tu aje. Dia dah manis. Tapi tu gula. Dia bukan memang gula tebu, tapi dia ekstrak gula tebu tu yang bahagian yang paling manis. Bahagian yang paling manis. Tak tahulah macam mana dia buat. Lepas tu saya tanya, ini sugar cane. Dia, yes sugar cane. Dia tunjuk saya sugar cane. Saya kata, kat Malaysia macam tak pernah jumpa. Rupanya bila balik Malaysia, kita cari banyak rupanya kat Malaysia ni. Ada. Bukan banyak lah, ada. Tapi tak adalah jual kat kedai runcit kan. Rasa macam sugar, memang sebiji macam gula pasir. Tapi satu cawan, saya beli satu pack ni dah. Tunjuk gambar. Tuan Johan, kita orang ni semua tak sabar nak tengok. Ada banyak tips sebenarnya Tuan Johan ni. Nampak ini saya beli dua, sebab saya takut gula banyak kan. Saya beli satu, 6 bulan pun tak habis. Minum kopi, minum teh. Ni dapat kat mana ni Tuan Johan? Ini saya beli kat Shopee juga. Saya cari. Okay. Kat Shopee ada. Dia panggil pemanis ekstrak tebu. Dia punya kalori 1/5 daripada gula biasa. Maksudnya kita cuma pakai 1/5 sahaja. Tapi manisnya sama dengan kalau katakanlah kita buat 1 sudu, manisnya sama dengan 5 sudu. Sebab itu letak sikit saja. Kalori pun rendah. Jadi bila saya rasa sangat nak minum air manis, saya letaklah ni. Dan saya ni tak spike sebab dia gula dia tu tak banyak sangat. Dibandingkan dengan sebab dia gula, dia ada glukos, fruktos, apa semua tos lah kan. Tapi yang ni cuma dia ambil daripada satu bahagian. Macam mana dia ekstrak saya tak tahu. Dia punya use only 1/5 from the normal sugar. Lepas tu bila kita tengok belakang dia tenaga sama. 1 gram ni, 1 gram gula ni sama energi dengan 1 gram gula pasir biasa. Tapi dia guna 1/5 saja. Dia punya rasa sebiji gula. Tak adalah letak minum macam stevia dia tertinggal kat tekak tu. Dia punya rasa sedap dia. Ini tak ada. Ini okey. Ini pun nanti saya share dekat grup nanti gambar dia dengan ni. Boleh dapatlah ni. Ini memang boleh dapat. Terbaik. Dulu saya beli dekat Thailand. Saya bawa kat sini ni. Saya beli kecil je dekat farmasi. Dekat ini boleh untuk diabetik letak spike. Tapi ni dia memang gula pasir. Gula sugar cane gula. Saya ambil tu, balik Malaysia tu punya ada. Beli kat sini je lah. Sibuk esok beli. Tapi ini satu pack ni 6 bulan tak habis ni. Saya pakai 6 bulan tak habis. Walaupun dia mahal, dia satu pack ni lebih kurang 20 lebih kot. Saya tak ingat, lama beli 20 lebih. Tapi kan sebab dia tahan lama, tak ada masalah. Yalah. Tak sabar nak beli Dr. Mi. Boleh buat bisnes tu. Tunggu pagi. Tak sabar tunggu pagi. Apa malam ni pun boleh beli Dr. Mi. Apa hang nak tunggu pagi? Jadi ada link lah. Nanti saya share dekat ni. Saya kena cari dekat saya punya history tu. Yalah. Alhamdulillah hari ni dapat ini memang terbaik lah Tuan Johan sharing. Dia banyak modal tu. Banyak benda-benda yang kita tak tahu, benda yang kita boleh makan. Betul. Sebab aku pun memang Dr. Mi, aku sebenarnya memang cari solution untuk oat. Sama masalah dengan Tuan Johan juga. Sebab makan oat ni beli kat supermarket tapi tak pernah habis. Tak pernah habis. Sama rasa jelah. Yang ini sekarang saya sekali beli 5. Sebulan nak tahan. Yalah, betul. Sebulan beli banyak sikit lah. Memang beli banyak sikit. Mula-mula saya beli satu, cuba. Boleh ada kawan-kawan, tak apa lagi kita beli lah.
Dan kalau makan uni garanti dia punya berak senang. Betul. Fiber Kalau banyak. agak nak senang lagi lah ambil Epsom salt. Sesok tu paksa. Itu bahaya. Boleh kembang hidung. Kena cukup lah. Itu handbrake kadang-kadang tak makan yang tu masalah. Parking brake tak rosak ah. Semalam Tuan Tami semalam punya tu yang Cik Maidin tu kan. Oh dia kata terbaik lah, dia kata memang lawan betul. Itulah. Saya suruh dia minum apa dos besar kan. Perempuan dia pun sama juga, dia kata sampai terkeluar dalam kain pun tak terasa, dia kata malam. Jangan buat main ah. Jangan main-main, dia punya bahana. Mana Cik Johan hilang dah ni? Cik Johan tengah cari link. Apa dia beli banyak tak apa, kita beli kat dia. Dia dah Cik Johan beli banyak sikit. Kalau nak beli dengan saya banyak, bukan ni benda-benda lain. Banyak dengan saya. Tuan John ada dalam grup kidney ke dalam Facebook yang ada Lynn Kelly tu? Tak ada. Sebenarnya dalam tu ramai sebenarnya yang orang kata yalah tujuan grup tu untuk nak fokus pada orang yang ada masalah kidney. So yalah mungkin pengalaman Tuan Johan ni kan boleh bantu grup-grup kat dalam tu. Saya kat dalam tu kena tenang keluar. Tak apalah, macam mana orang tak suka. Bukan macam ni Tuan Rashid, bukan kita nak tunjuk hero dalam tu tak. Saya just betul. Nak tunjukkan cara nak guna kronometer je sebab diorang banyak tanya macam mana nak kira kan semua kan. So itu je, tak ada saya lebih nak jadi hero ke. Kita tengok lagu tendang. Jadi satu kesalahan lah. Bagi dia orang tu macam satu kesalahan lah, besar sangat lah. Tak kisahlah, niat kita elok, tak apa. Betul Tuan Rashid, betul. Kita jadi niat yang pegang niat yang elok. Cik Johan pun kena niat elok jugalah, kami beli lah tumpah tu. Nanti saya bagi link. Kalau nak beli lain boleh lah. Saya meniaga beli. Lah, Cik Syami, okey. Okey. Itu je yang Cik Johan ni. Pasal dia pandai mencari jalan keluar tu. Betul. Jadi kita bolehlah makan benda yang sihat lagi kan. Kita kongsi. Sebelum ni kita tercari-cari juga kan. Saya menghadapi ni dah lama kot. Sebab itu saya banyaklah saya explore kan. Bukan baru tahun 2 saya dah. Dari 2012 saya start ada problem. Jadi 2012 sampai sekarang ni cubalah cari solution kan. Yalah. Johan berapa dah umur sekarang? 53. 53. 2 tahun lagi lah pencen insyaAllah. Oh ya ke? Dah pencen kau no? Pencen tak tahu lah. Kalau boleh pencen lah. Kalau tak boleh pencen kerja lah sampai mati. Sekarang pencen tu boleh tak boleh. Kalau dah boleh pencen tu alhamdulillah sangat. Janganlah pencen terus pula. Saya kalau dapat pencen, memang saya pencen. Betul. Kuatiri tak dapat nak pencen. InsyaAllah Boleh. Kan? Expertise tu orang nak kan. Yelah. Sekarang kalau kerja mungkin ada target lah bila pencen. Kalau meniaga ni pencen tu susah nak cakap. Tuan John duduk mana? Saya duduk Bangi. Oh dekat je, boleh lah mengetih. Boleh. Semalam 3 hari lepas kot saya Dr. Mi ada mengetih dengan geng-geng kat Bangi lah, geng-geng Gaut. Gaut paling mudah lah kan. Yang dah elok lah. Tapi Gaut mudah lah, Gaut tak susah. Mudah. Ramai yang ada reverse sebenarnya bila buat IGBF ni. Boleh buat port lah tu kat KL. Boleh. Saya Bangi. Bangi tu apa? Tuan Mizi duduk mana? Saya kat Kajang je tuan. Kajang dekat lah. Memang dekat. Saya kalau nak shopping Tuan Johan, saya tak pergi KL je.
saya bagi Bangi. Bangi tu apa yang tak ada, semua ada. Makan Saya semua ada. Saya kerja kat Kajang. Tuan-tuan kerja kat mana? Saya office dekat Bandar Teknologi. Oh, bisnes sendiri lah. Bisnes sendiri. Okey lah. Ada Teknologi Kajang. Betul-betul depan di Zandra tu lah. Kalau di Zandra tu depan tu kilang saya lah. Di Zandra tu kawan saya ni. Oh, okey. Mereka businessman semua ni. Itulah. Alhamdulillah. Kecil-kecilan. Patutlah dia banyak sangat kalau dia punya jenama tu. Tapi saya tak bisnes tu. Saya tak bisnes makanan. Oh, buat bisnes makanan lah. Tak. Saya jual chemical. Oh, okey. Oh, Kalau nak chemical apa-apa adalah. Apa chemical adalah. Elok cantik tu. Ada jual kedai kat Shopee ke tuan jual? Company? Tak ada. Saya punya bisnes sebenarnya saya supply dekat kilang-kilang saja. Saya industrial chemical. Kilang tutup, kita ikut. Macam sekarang ni faham-faham je lah. Betul. Slow buat lah. Dia sampai pukul berapa je Tuan Mizi? Sampai pukul 11, setengah jam lagi. Ada orang lagi dah. Tak ramai masuk ni. Itulah, ada siapa nak tanya pasal ni LGBF punya protokol. Siapa baru masuk tadi? Assalamualaikum doktor, Sani again. Ya Encik Sani. Saja je saya nak share doktor gini, bukan nak share lah. Saya nak tanya doktor. Kan, saya ni memang jumpa banyak orang sakit. Okey. Memang banyak. Kebanyakan saya jumpanya tahap 4, tahap 5 dah meninggal dah semua. Kini. Sebab saya ni supply oksigen, medical oksigen. Okey. Oh, okey. Jadi kebanyakannya yang jumpa tu tahap last lah kebanyakannya. Baru-baru ni saya jumpa orang barah kanser hati tu. Ni. Kata. Kanser hati ni memang boleh buat LGF boleh tu. Memang tu sebenarnya sebab tapi dia dah setahun dah dia makan ubat tikus keladi tikus. Oh ni, keladi tikus bukan tikus keladi. Dia tahan doktor sebenarnya dah bagi dia nak mati dah, tapi alhamdulillah dia makan ni dia tahan sampai sekarang lagi. Tapi sejak ni dia alhamdulillah, tapi tak boleh baik sebab bila once dia panggil dia pakai oksigen, maknanya dia almost nak pergi lah, tapi kita tak tahulah dia punya konsep kan. Saya cuba cadangkan sebab kebanyakan saya jumpa orang sakit, saya nak cadangkan dengan LGF punya proses ni. Nanti mungkin betul. Kalau dia orang boleh, dia orang so direct telefon doktor je dah. Boleh tak masalah. Saja sebab kita pun tengok kita nak buat mana kan. Dia sebenarnya kan, kebanyakan yang paru boleh doktor. Dia sebenarnya yang paling kaedah terbaik untuk nak clean kita punya liver sebenarnya LGBF je. Sebab kita kena fikir apa yang kena buang daripada dalam sistem, bukan nak kira apa nak makan. Makan tu bukan tak penting, tapi orang kata dia takkan perform kalau still liver kita ada masalah. So yang punca dia memang gallstone tu lah yang memang culprit utama. Sebab kita punya liver ni kita punya liver ni ada banyak dia punya yang panggil liver lobules tau. Lobules ni memang lebih kurang ada dalam, tak silap saya, dalam 50,000 liver lobule dalam liver dalam hati kita ni. So tujuan dia salah satu benda yang utama adalah filtering blood ataupun nak menapis darah lah. Jadi bila pekerjaan menapis darah ni tak boleh, gagal disebabkan gallstone ni, so output yang dikeluarkan liver tentu darah yang bertoksik kan. So saya tak langsung dia akan efek lah anggota-anggota lain, kita punya jantung, kita punya kidney, segala benda lah. Itu yang penting. Dan satu lagi, liver ni dia walaupun dia hanya fungsi 30%, tapi dalam bacaan blood dia kata still okay lagi, nampak? Walaupun 70% dah out. And then satu lagi
Lagi satu, dia nak recover tu memang cepat. Kalau kita dah buat flushing tu, dia nak recover tu cepat. Tu hebatnya liver ni. Dia penting juga lah. Betul, sebab tu kalau kita tengok kawan-kawan kita yang buat flushing ni, especially yang banyak kes yang berkenaan dengan vaksin ni, so dia tak ada efek sangat. Kesan dia tak apa teruk sangat lah. Sebab liver dia tu dah cantik. Sebab kita kena ingat, bila apa-apa toksik yang akan masuk dalam badan, dia akan pergi liver dulu untuk nak proses. Faham tak? So bila banyak gallstone ni, so macam saya cakap tadi lah, dia akan beri kegagalan untuk nak proses, untuk nak neutralize toksik ni. So sorry Doktor. Tak tanya. Sorry Doktor, nak tanya sekali Doktor. Saya rasa darah adalah punca segalanya ke Doktor? Sebab yang saya jumpa kes ni Doktor, yang hati ni Doktor, dia anak mak saudara dia kena kanser mulut. Satu lagi, kakak mak saudara dia tu kena kanser bahara rahim. Mana dia macam keturunan Doktor. Adakah kena ada dia bukan keturunan sebenarnya. Dia sebenarnya balik pada pemakanan kita. Jadi pemakanan kita, biasanya adik-beradik ni benda yang sama. Kan? Macam kita ni pun, apa makanan yang paling best? Mestilah makan masakan mak bapak kan? Mak lah. Kan? Jadi bila kita consume benda yang sama, contohnya kalau makanan apa yang mak masak tu banyak apa gula ke apa kan, so chances of dia nak dapat diabetik tu tinggi. And then automatic bila kita makan benda yang sama, kita pun orang kata mendapat penyakit yang sama. Tu very straightforward lah. So sebenarnya sangat kurang lah berkenaan dengan istilah keturunan ni. Dia berbalik kepada pemakanan kan. Itu dia punya key problem dia. So kena check balik pemakanan. Macam Tuan Johan tadi kan, bila dia tukar kepada plant based, so automatic dia akan clean the whole system tau. Sebab kita kena tahu, bila kita makan animal protein ni, dia sangat toksik sebenarnya. Sebab kita tengok balik cara penyediaan, kalau katakan nak bela ayam katakan ayam sekarang ni yang mana yang tak cocok, betul tak, dengan antibiotik, dengan estrogen semua kan. Ayam jadi kampung benda tu kampung okey, benda itu kita kan automatik kita akan consume. Satu, itu yang kedua, bila kita makan animal protein ni, kita punya usus tu 7 kali ganda daripada kita punya tinggi. Jadi benda tu akan sangkut kat kita punya usus tau. Itu yang the whole badan kita toksik. Jadi bila badan kita toksik, macam-macam lah, automatic kidney kita problem. That's why bila kita tukar kepada plant based tu, so sebenarnya ramai orang yang boleh reverse dia punya kidney hanya dengan tukar pemakanan. Tapi kalau dia buat LGBF, lagi mantap lah. Itu yang betul-betul dia punya root cause tu. Tapi macam mana pun dia kena melalui proses lah. Dia bukan orang kata overnight dia. Dia kena disiplin Doktor, disiplin. Betul Tani, kena disiplin lah. Kalau tak kuat disiplin, tak boleh buat ni, tak boleh payah sangat. Sebab diri sendiri yang penting, diri sendiri tu. Betul, sebab bila kita dah contohnya dah dialysis tu, dia half of kita punya life sebenarnya dah gone dah sebenarnya. So that's why kalau kita tanya doktor pun, there's no such thing as reverse kidney tau. Diorang kata kidney ni tak boleh reverse. Apa yang diorang kata hanya boleh diperlahankan. Tapi realitinya boleh reverse. Memang dah ramai dah reverse hanya dengan tukar pemakanan. Yang paling simple tadi Tuan Johan tadi. Macam mana dia reverse daripada 3A kepada 1. Nampak tak? Jadi tak ada yang mustahil kalau kita disiplin. Jadi kenalah. Sebab kadang ada juga yang kata, saya tak boleh lah makan sayur. Saya dah biasa makan ayam. Habis apa yang nak cakap? Pembetulan bukan satu.
Apa dia? Bukan normal. 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 Normal, sorry. Normal Normal. Betul. Jadi kalau dah cuci, doktor memang tak boleh buat benda doktor dah? Dia macam ni, macam ada orang tanya saya, kalau dah cuci dialysis ni kan, so boleh ke nak reverse balik? Memang ada kes yang boleh reverse balik. Tapi memang betul-betul disiplin lah. Tapi kalau orang tanya saya, kalau ikut logiknya, sebenarnya boleh. Sebab, okey macam ni lah. Kita tahu sebenarnya punca kidney ni memang kat kita punya liver. Okey. So, untuk yang dah dialisis, okey, dia kena pastikan badan dia sihat tu satu. Kemudian yang kedua, bila badan dia betul sihat, dia kena betul-betul buat liver flush ni. Itu yang kedua. Kemudian, bila dia dah buat liver flush, katakan dia dah buat 10 kali, memang disuruh dia check dia punya darah. Kalau biasanya orang yang dialisis ni, creatinine dia biasa dalam 600, 800 ataupun 1000 lah kan. Kalau katakan bila dia dah buat semua dah okey, LGBF, tiba bila dia check darah dia, creatinine dia dalam 300 lah kontrol ni, sebenarnya dia dah boleh off. Stop. Dia boleh off Tapi dia kena test lah, setiap minggu cuba dia test 300. Kalau betul maintain 300, dia siap boleh request kat doktor. Tengok, saya 300, saya tak perlu nak. Mana bergantung pada komitmen dia sendirilah. Tapi saya tak ada lagi kes yang macam tu. Saya tak ada lagi yang orang ada kes lagi yang macam tu lah. Faham tak? Tapi memang ada orang yang off daripada dialysis, dia dah tak perlu dialysis. Ataupun kalau katakan kita buat yang saya cakap tadi tu, kalau sekarang ni normal seminggu 3 kali. Betul tak? Tapi kalau katakan bila dia buat seminggu sekali je dialysis, dah cukup bagus. Betul tak? Betul dah, dapat kurangkan kos masa. Betul. Saya memang hari-hari jumpa orang dialysis doktor. Sebab saya hari-hari pergi buat hospital Kota Terengganu ni. Jual apa? Oksigen medical Ya, kadang-kadang saya masuk buat renovation dalam buat dia orang tu. Kan? So yang memang saya jumpa orang sakit semua. So yang dia pakai medical oksigen tu memang banyak sangat bantulah. Mostly end of stage lah. Biasa nak meninggal gitulah, last minute, 2 minggu. Tapi boleh recover ke? Tak boleh. Just kata syarat je lah. Syarat. Kebanyakan syarat je. Memanjangkan sikit lah masa. Mostly doktor akan kata kalau nak bawa balik mesti ada oksigen kat rumah. Okey. Baru boleh bawa keluar. Kalau tak boleh bawa keluar. Tapi kalau yang biasa-biasanya kita tahulah, kalau bawah 5 tu pakai medical label tu maknanya long stage lah. Kalau atas 10 tu maknanya almost lah tu. Okey. Mostly lah. Kebanyakan saya jumpa paru-paru doktor. Tapi saya pelik doktor. Mostly paru-paru ni bukan lelaki doktor, perempuan. Ya. Saya heran, kenapa perempuan kena paru-paru banyak? Lelaki kurang. Kita kena tanya dia. Mungkin husband dia siap okok sebab dia second hand smoker, kesan dia lagi teruk. Bagi saya mungkin masak lah doktor. Mungkin juga lah. Masak. Tapi peliknya, lelaki kalau kena paru-paru, dia cepat. Almost 1 month, 2 month gone. Tapi kalau perempuan dia lama. Lama. Tapi ini kuasa Tuhan semua kita tak ingat. Ini based pada pengalaman je. Kan tak nak kata benda lah benda ni. Tapi itulah maknanya kalau saya jumpa, saya akan suggest dia untuk direct contact dengan doktor lah. Biar dia live sendiri senang. Kan biar dia dapat maklumat direct. Tak ada taklah tu tadi sebab tiap-tiap hari je ada orang call. Kita cuba bantu je tu. Okey doktor Okey, terima kasih. Terima kasih tadi. Okey, baik. Saya dah share 3 item tadi. Batu sauda. Terima kasih tuan. Cranberry dengan gula tu tadi. So boleh lah. Boleh beli, cuba tengok. Terbaik. Sekarang juga saya kejap lagi lah saya beli.
yang O2 boleh 99 je lah, 99 model. 99 lah, dekat rumah ni 99. Kat bawah. Okey. Kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. So kalau ada sahabat-sahabat nak tanya. Doktor. Puan saya Hamidah. nak tanya. Ya. Ya, saya nak tanya dengan Tuan Mizi. Dia punya kidney stage 3, ada tak doktor sarankan dia buat biopsi? Siapa Saya Puan? nak tanya dengan Tuan Johan. Oh, Tuan Johan. Boleh tak? Boleh. Tuan Johan ada orang tanya. Saya nak tanya dengan Tuan Johan. Saya Dia dah sampai 3A kan? Stage dia. Ada tak doktor recommend suruh buat biopsi? Dia tak ada recommend, cuma saya cakap saya cuba dia recommend saya untuk tukar diet. Tukar diet. Jadi saya tukar sejak itu. Tapi agak maknanya dia tapi bukan maknanya tak ada bukan masa sebulan saya dia ambil masa yang lama lah, tapi kita nampak dia punya improvement. Yang penting stage 3 tu kita boleh hidup macam biasa. Kita tak nak dia progress pergi stage 4, 5 macam tu lah. Kalau kita berhenti ambil, bukan berhentilah, kurangkan, nak berhenti memang susah animal protein ni kan. Kurangkan, lepas tu belajar makan tempe. Tempe makan tak? Makan, tapi gout tak sampai. Gout buat LGBF lah. LGBF hilang lah kau. Hari ni baru hari pertama. Perut dah pedih. InsyaAllah LGBF dalam grup tu ramai yang apa? Betul. Gout ni paling mudah. Tapi saya makan. Terima kasih Tuan Johan. Ya, sama-sama. Tuan John ada share semua tu dalam grup GBF 1. So sahabat-sahabat kalau nak beli bolehlah. Nanti Dr. Mi pun dia dah share pada grup-grup lain lah. Kita sini ada 6 grup. Alhamdulillah lah. Ramai kita cuba bantu lah kan. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? InsyaAllah kita cuba bantu. Tuan Mokhtar pun ada ni, senyap Tuan Mokhtar. Tuan Mokhtar Yahya. Ni otai ni. Tuan Ramlan. Okey Tuan Ramlan. Din, okey Din. Tuan Tarmizi, Kajang dekat mana? Saya kat Bandar Mahkota Ceras. Oh, Ceras sana. Sungai Long. Okey, Sungai Long. Boleh lah nanti tuan. Ngetih. Boleh. Sungai Long tu dulu tempat saya kerja lah. Kan sebelum sampai Sungai Long tu dekat apa dia? Dekat je. Toyota tu saya kerja situ dulu. Oh, okey. Dekat sangat tu. Tuan bangi section berapa ah? Cepat. Oh, okey. Section 4. Alright. Asal dia punya recording tak dia recording tak boleh. Mak nak recording. Puan Zulita apa nak tanya tu? Aku dah belilah Mizi. Dah beli dah? Share tadi. Dah beli dah. Hebat ang. Aku habis, dia kata dah habis. Tu ajak ang. Ada.
Beli yang mana? Beli yang mana? Yang Cik Johan bagi link tadi tu. Apa tu Saya Sauda? Saya bagi link ada 3. Yang bawah sekali tu saya belum beli. Esok tunggu 99. Six pack lah lepas ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kita nak ikut macam mana Cik Johan control dia punya ni. Makanan. Exercise jangan lupa exercise. Exercise salah satu lah. Cik Johan buat apa? Jogging ke? Atau cycling? Tak, saya brisk walking dengan cycling. Oh, saya memang cycling tiap hari lah. Dulu saya cycling untuk Selangor. Apa? Hotai ni Mi. Main yang apa? Macam Azizul Haji Awang ke? Pecut? Bukan. Dengan comparison lah dulu. Apa? 1995. Oh, hebat ni. Saruniza Razali. Ni Kajang Saya dulu saya Kelang, Shah Alam. Tapi kenal lah dengan Saruniza, Morrison. Otai ni. Otai. Terbaik. Tapi exercise macam mana, sukan macam mana, kalau dia nak kena sakit, dia sakit. Dia tak boleh nak apa. Kalau sakit tu bukan satu faktor saja. Exercise tu memang salah satu pencegah paling baik lah juga. Tapi bila you punya hati fail lah semua. Itu betul. Kajang, tapi dekat area ni dah semenjak tahun 86. Lama lah. 86 saya dekat UPM. Lepas tu Tuan John tu sekolah mana? Kat sekolah mana? Saya orang Kelang. Apa dia? Saya orang Kelang. Oh, Kedah? Kelang. Oh, Kelang. Okey. Saya Kelang. Saya kat Kajang ni, kenal Kajang ni semenjak Kajang tahun 86. Yelah, masa tu mana ada highway lagi kan? Tak ada highway ya. Naik basikal lah daripada biasalah Kajang, Sungai Ramal apa semua dulu. Betul. Tetapi dulu itu. Sekarang ni Kajang bangun. Nanti kalau ada masa minum saya bila-bila boleh. Siang malam okey, free je. Tambahan pula sekarang. Pergi kerja seminggu 2 kali. Yalah. Lain kerja dari rumah. Yalah. Anak semua dah besar lah Tuan John. Dah, yang besar dah 28. Oh, okey. Tapi yang kecil-kecil lagi lah. Yang besar dah besar. Sebab anak saya 3 orang tapi jauh-jauh. Satu antara satu sama lain tu jarak. Ada yang 10 tahun, 7 tahun. Yang kecil ni berapa umur? Kecil lagi dia grade 10 tahun lah. Oh, okey. Okey, kita ada dalam 10 minit lagi. Kalau sahabat-sahabat ada nak tanya, boleh apa tanya, insya-Allah. Ramai sahabat-sahabat yang nak buat kidney apa reverse tu. Paling penting ditimbang dulu lah. Ditimbang. Timbang. Penting tu timbang tu. Betul. Tanpa timbang kita tak ada idea apa kita makan. Kita kini ni Tuan, memang antara penyakit yang paling banyak sebenarnya betul. Kat dunia dan kat Malaysia lah. Lepas tu orang muda-muda pun dah kena dialisis. Dialisis. Minta-minta janganlah. Betul.
Janganlah, tak boleh buat apa dah dialisis. Betul. Tapi dialisis, kalau dah dialisis, nak pergi haji pun tak boleh. Tabung haji tak bawa orang dialisis. Betul. Sebab saya ada pengalaman, ada seorang ni, memang dia orang Kajang juga, memang dia hebat lah. Dia dialisis, dia pergi haji dengan saya, tapi dia dialisis, dia bawa dia punya air tu, air tu dia dialisis kan. Oh hebat, isteri dia mah hebat lah, jaga dia dialisis, tolak. Cuma tapi itu mungkin 1 dalam 1000 lah. Lepas juga dia orang dialisis buat haji. Tak, dia pergi private boleh. Dia yang tak boleh pergi tabung haji. Oh, okey. Tapi kos dia tinggi lah. Dia terpaksa beli peralatan semua dekat Arab Saudi sana. Sebelum dia sampai alat-alat tu dah ada hotel. Okey. Tapi kalau tabung haji tak ada siapa nak jaga. Kalau dia pergi sendiri je. Betul. Tapi sekarang haji pun dah mahal. Tabung haji 40,000. Betul. Tak tahu naik. Tapi sekarang ni pun dengan keadaan COVID ni ada limitasi lagi. Ya, itulah yang tabung haji dulu kos dia cuma 20 lebih. Jadi subsidi 12,000, kita kena bayar 10,000 lah. Tapi yang sekarang dengannya 40,000. Jadi tabung haji bakal bayar 12,000, 38,000 jemaah kena tanggung lah. Betul. Tapi tu kira murah lagi lah kalau 36,000 dibandingkan dengan pergi sendiri. Pergi bukan dengan tabung haji, dengan package. Memang harga 50-60,000 lah. Ikut Arab tu lah. Betul. Saya pergi tahun tu, saya pergi sendiri. Saya pergi tak dengan grup, saya pergi berdua. Tapi terpinga-pinga lah juga mula-mula sampai. Alhamdulillah selesai. Yang penting selesai. Kat airport tak ada orang ambil, terpinga-pinga juga. Itulah bila pergi dengan tabung haji ni mudah, semua dia atur kan. Okey, sahabat-sahabat lain ada nak tanya? Kita ada insya-Allah dalam 8 minit lagi, 5 ke 8 minit. Semua dah faham buat protokol semua. Cik Johan. Ya. Untuk gula punya link. Dah bagi dah. Dia orang kata belum lagi ya. Saya dah bagi. Tak ada. Marah dia orang Cik Johan. Gula tak ada Cik Johan. Gula tak ada makna lah hidup, dia orang cakap. Oh, betul. Tak ada gula, tak ada makna. Sekejap saya cuba sekali lagi. Saya sudah. Dah masuk. Terima kasih. So alhamdulillah ini malam ni kita dah dah hampir ke waktu penamat. So memang terima kasih kepada Tuan Johan lah sebab perkongsian dia hari ni memang sangat-sangat membantu. Bagaimana dia berjaya reverse dia punya kidney, dia punya liver semua. So dengan makanan dia, semoga sahabat-sahabat lain dapat dapat semangat ataupun dapat tips lah macam mana nak reverse. In fact saya pun benda-benda yang reverse ni banyak saya cerita dalam saya punya satu lagi blog yang khas untuk kidney. So sahabat-sahabat boleh tengok sebenarnya macam mana nak guna kronometer. Penting sebab bila cerita pasal kidney ni, sebab kidney ni very sensitif, makan memang kena timbang, especially yang end stage tu. So
kita jangan jadi blind follower lah. Maksudnya ikut je orang cakap tanpa ada ilmu. So kalau tak ada apa, saya ingat kita stop kita punya Zoom meeting hari ni. So insya-Allah kita akan sambung bersiaran pada minggu depan. Minggu depan insya-Allah ada special. Ada Prof Zainal, dia akan share bagaimana kita nak reverse kita punya diabetes melalui kaedah root cause dia. Saya rasa memang terbaik lah. So saya ucapkan terima kasih semua, terutama kepada Tuan Johan dan Dr. Mi atas perkongsian malam ni. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Johan. Banyak benda bagus.